ini mungkin dia patah balik sikit ke PRN Melaka. Gairahnya UMNO buat PRN Johor tak semena-mena, hanya kerana dia kata dia tak strong, dia nak bubarkan DUN dan dia nak dapat mandat yang kuat. Mungkin motivasinya ialah pilihan raya negeri Melaka. Saya rasa bukan mungkin, memang motivasi mereka ialah pilihan raya negeri Melaka. Secara faktualnya, Saudara Isamuddin, benarkah PRN Melaka ni boleh dijadikan UMNO sebagai kayu ukur kekuatan mereka? Apakah mereka sebenarnya, satu, UMNO jadikan mereka kayu ukur. Yang kedua, ada juga yang down ni, aktivis-aktivis pembangkang yang down. Alamak, rakyat dah sokong UMNO balik. Yang mungkin pandang selapis, alamak, Melayu dah patah balik ke UMNO lah, tak pun pergi PN. So, Saudara Isamuddin melihat perkara ini macam mana tentang PRN Melaka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dr. Syukri selaku moderator, teman panelis Wabi Din Azmi dan juga Wabi Senator. Saya ingin menyorot begini, dalam soal segmen Melayu yang difokuskan oleh Syukri tadi, adakah memang Pakatan Harapan terjejas dengan sokongan orang Melayu dan memberikan keuntungan politik kepada UMNO dan Barisan Nasional, dan akhirnya BN boleh dikatakan mendapat satu motivasi yang luar biasa sehingga mereka mampu untuk membubarkan DUN Johor dan tidak menolak sebenarnya kalau trend ini berterusan, dia akan memberikan tekanan untuk membubarkan bagi Parlimen. Baik, menyorot tadi, saya menyinggung sedikit soal yang dibangkitkan oleh Wabi Senator tadi, menyatakan bahawa multiracial dan juga Melayu tadi, macam seolah-olah macam garis yang dibawa. Sebenarnya dalam saya memandang Pakatan Harapan ini macam Wabi Din Azmi tadi ialah komunikasi. Baik. Saya ingin menyifatkan bahawa sebenarnya komunikasi dan juga penyusunan naratif ini menjurus kepada Melayu. Kita kena tahu Melayu mana yang menyokong Pakatan Harapan, Melayu mana yang menyokong BN. Sebenarnya ada perbezaan menuju kepada garis keputusan PRU 14 yang lalu, iaitu di kawasan Melayu Bandar dan Separa Bandar. Ini memang mereka memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan. Manakala kawasan pedalaman ini memang mengukuhkan kekuatan kepada UMNO dan juga PAS yang menguasai dan juga mendominasi di kawasan Melayu pedalaman. Sepanjang 22 bulan ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan, kita kena ingat bahawa pembangkang ketika itu, Barisan Nasional dan juga UMNO dan PAS menggunakan isu agama dan kaum, terutamanya Melayu ini, dia sampai ke tahap yang boleh dikatakan sampai ke tahap maksimum. Dia membuat harassment kepada bagaimana Pakatan Harapan mentadbir ketika itu. Pakatan Harapan naratifnya ialah mengambil garis tengah, center. Maksudnya perjuangan yang tengah-tengah. Jadi sudah tentu bagi kelompok yang membawa garis far right, terlalu kanan ini, sudah tentu dia akan membeli tumpuan ataupun perhatian bagi kelompok yang diwakili oleh mereka. Dan ketika itu sebenarnya Pakatan Harapan seakan-akan buntu untuk counter naratif. Apa yang dijadikan serangan oleh kelompok yang diwakili oleh PAS dan UMNO ketika itu memainkan isu perkauman, agama yang meluap-luap. Pakatan Harapan fokus untuk garis tengah. Tapi seakan-akan akhirnya garis tengah ini mendapat sambutan di kalangan orang Melayu. Orang Melayu lah sebab yang termakan. Dan kena tahu bahawa ini juga diwakili oleh pemikiran yang perwakilan yang datang daripada kawasan pilihan raya itu. Sebab YB yang datang daripada bandar dan Separa Bandar, mereka tidak menghayati sangat isu yang diangkat oleh bagi perwakilan yang di kawasan Melayu yang tegar begini. Dan sudah tentulah berlaku ada macam gap ataupun jurang dalam memahami, dan perkara ini dimanipulasi sepenuhnya oleh UMNO dan PAS untuk menggasak. Jadi bagi saya, kalau ditanya Melayu mana sebenarnya yang disasarkan oleh naratif Pakatan Harapan. Dan kita tahu bahawa Pakatan Harapan, terutamanya Parti Keadilan, berurusan dengan kelompok yang dikatakan kelompok yang mengundi kerana pilihan rasional. Dalam sains politik dia ada dua, yang mengundi kerana parti dan mengundi kerana pilihan rasional. Dan majoriti daripada pengundi yang diwakili oleh
parti yang memenangi di kawasan bandar dan separa bandar, mereka ini mempunyai pilihan yang rasional. Ataupun dalam bahasa kita selalu dengar ialah fence-sitter, kelompok yang atas pagar, yang majoriti. Jadi pengundi atas pagar ini, mereka akan mengikut hayunan yang sebab tu disebut sebagai swing vote ataupun kelompok yang boleh berhayun. Jadi kelompok yang boleh berhayun ini sebenarnya mereka akan mempunyai banyak indikator dan angkubah-angkubah yang mereka nilai. Sebagai contoh, parti mana yang isu apa yang diangkat. Sebab Pakatan Harapan, terutama keadilan, bagi saya berdiri di atas isu. Dulu memang terkenal dengan isu. Dia bukan kerana kekuatan parti itu, tetapi isu yang diangkat oleh keadilan itu. Dan ini yang dianggap sebagai naratif yang digunakan untuk berbicara dengan pengundi keadilan ataupun pengundi Pakatan Harapan. Jadi di sini kalau di sebagai medan muhasabah, apa sebenarnya isu yang diangkat oleh keadilan sekarang bagi mendepani Johor nanti. Saya berhenti di situ. Baik, terima kasih. Apa yang dibangkitkan oleh saudara Samudia ni, saya nak terus panjangkan pada YB Nik Nazmi tentang isu ni. YB Nik, dia ada soalan ni lain tapi saya ubah soalan tentang kita nak ada kaitan juga sebenarnya pattern pengundian di Melaka. Apakah pengundi kita melihat logo ataupun melihat sosok atau tapi saudara Samudia seolah-olah memberi jawapan bahawa kekuatan keadilan ni sebelum ni adalah isu. Memang kita terkenal dengan isu NFC, 1MDB. Kemana hilangnya YB Nik pembawaan seperti ini? Kenapa pasca 2018 itu seolah-olah keadilan seperti tenggelam dan kita tidak lagi menjuarai isu-isu atau lebih tepat lagi isu-isu rakyat dah tak ada lagi. So apa sebenarnya yang berlaku ataupun ada fokus lain yang sepanjang 2018 ni keadilan juga mengikut rentak pentadbiran kerajaan PH sehingga kita gag order, tak cakap apa-apa ataupun ada benda lain yang berlaku pada keadilan. Isu ni yang memang semua tertanya-tanya ni, kita dah tidak lagi menjuarai isu. Mungkin YB Nik boleh respon dalam perkara ini. Okey, terima kasih. Bagi saya kalau kita lihat dalam tempoh 22 bulan tu, dia keadilan melalui satu perpecahan. Bibit-bibit tu bermula daripada pelantikan kabinet dan berterusan sehingga berlakunya langkah Sheraton. Dan itulah yang dilalui oleh UMNO. Kan? Dan saya ingat luka yang sama yang dilalui oleh UMNO pada hari ini. Dia pun ada apa kluster macam-macam. Jadi kita dah ada dulu. Cuma kita sebelum COVID orang tak terfikir perkataan kluster lah. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini, jadi itu antara perkara yang dah jadi satu negatif lah bagi kita. Tokoh-tokoh yang banyak bertanggungjawab mendepani kempen waktu PRU 14 apa tu tidak ada tempat di dalam kabinet misalnya. Dan macam saya kata bila Perdana Menterinya dan banyak macam kalau kita bercakap soal Melayu luar bandar, siapa menteri dia? Satu menteri itu dia wakil rakyat bandar waktu tu Rina Harun dan kedua dia daripada Parti Bersatu. Kan, jadi maksudnya naratif kerajaan itu juga dia ada macam dia confuse. Jadi dia tidak boleh mendepani atau mendekati isu-isu Melayu ini dengan kanta yang baru. Dia masih lagi kanta tradisi UMNO. Jadi berbalik kepada soal apa yang akhirnya terjadi kalau kita lihat di Melaka itu, saya boleh katakan sebenarnya saya tahu isu ni isu favourite dan hari ini keputusan yang mungkin dialu-alukan oleh anggota keadilan, iaitu soal kita boleh guna logo sendiri. Saya fikir itu ialah hak anggota parti untuk membuat keputusan tersebut, dan kita tengok parti lain di Sabah misalnya, Amanah dan DAP memilih pakai warisan suatu ketika. Di Sarawak mereka memilih parti masing-masing. Itu menyumbang. Dan saya ingat YB Teresa Kok membangkitkan di Parlimen yang beliau mengatakan patut ke tahun ini dibuat warna. Sebab bila buat hitam putih tenggelam harapan, logo harapan tu. Jadi kita tak pernah cetak kita punya logo parti warna. Tapi itu bagi saya hanya soal sampingan. Isu itu menjadi besar bila PH ni melalui krisis tersebut. Bagi saya, pandangan saya, with due respect bagi DAP dan Amanah, menggunakan logo PH memberi kelebihan kepada mereka. Kalau DAP pergi bertanding di Dusun Tua, pergi bertanding di Ketari, menggunakan logo PH atau dulu logo keadilan, ia satu advantage berbanding dengan menggunakan logo roket. Tetapi kalau keadilan
logo kita dah digunakan selama 20 tahun. Jadi sebab itu isu tu jadi penting. Dan akhir sekali susuk tubuh tu ada juga bagi saya memberi kesan. Saya ingat sekarang dia timbul soal anti politician yang sangat tebal. Dia bila soal lompat melompat, rakyat fras. Tetapi saya setuju dengan saudara Hisom, mereka ini bukan, kalau kita tengok undi UMNO di Melaka tidak meningkat. Tetapi itu core mereka. Melaka ni kita tahu dia punya UMNO ni, kita harap betul lah lagi pekat daripada Johor. Kalau realnya. Tapi itulah core mereka. Dia tidak ada new voter. Jadi sebab itu bagi saya susuk tubuh penting, tetapi kita kena balik fokus letak isu di depan. Kalau kita nak harapkan soal pengkhianatan, kita kena ingat undi 18. Bila ada undi 18, mereka yang paling muda lahir pada tahun 2004. So kalau bagi kita reformasi dan sebagainya is our lifeblood, bagi mereka tidak ada memori tersebut. So kita kena, of course itu kekuatan kita, itu heritage kita yang kita kena pertahan, tetapi kita kena jadikan irrelevant dengan mereka. Anak-anak hari ini gaji tak cukup, anak-anak hari ini nak pergi Australia kutip buah lagi sanggup secara haram atau secara halal. Itu isu yang dihadapi oleh anak-anak muda hari ini. Dan bagi saya mana-mana parti, sebab itu walaupun contoh last kali soal KWSP, dulu Aisina, sekarang banjir, saya tak sokong. Dari segi rasional betul, benda tu tak masuk akal, itu duit persaraan. Tetapi itu isu populis, kan? Jadi sebab itu Najib, kita boleh rasa macam mana Najib ni boleh relevan, kenapa orang Melayu boleh terima, tetapi dia bercakap soal yang benda yang boleh mengisi periuk nasib mereka. Kita sebut apa? Minta maaf kita ni forum AMK kan, tapi jangan saya nak ni pesan kita jangan fokus atau short sendiri isu Azam Baki. Sebab isu Azam Baki bagi anak muda di luar, dia tak faham apa kaitan dengan ni. Saya tak kata isu itu tak penting, tetapi kita kena bawa isu-isu yang relevan. Itu menjadi kunci. Kalau kita nak menang di Johor, bread and butter. Kalau orang Melayu, periuk nasi lah. Kan? Untuk kita menang dalam pilihan raya, that is apa yang kita kena ke depan.